Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan habiskan kita punya chapter yang terakhir, iaitu chapter 7. Okey, maksudnya habis je pembelajaran hari ni, maksudnya kamu dah akan habis syllabus untuk apa yang kamu dah belajar matematik sepanjang tingkatan 1, 2 dan juga 3. Dan lepas ni kita dah boleh start buat ulang kaji untuk kamu menghadap peperiksaan akhir tahun lah. Okey, jadi sebelum saya nak melanjutkan kita punya pembelajaran pada hari ini, apa yang saya nak kamu buat adalah saya nak kamu minta tolong buka buku teks muka surat 187, 188 dan juga 190. Specifically saya nak kamu baca dulu example 9, example 10 dan juga example 11. Okey, saya nak kamu baca ketiga-tiga example ni dulu, baca dan juga fahamkan sebelum kamu tengok video ini supaya kamu akan lebih memahamilah apa yang saya akan terangkan hari ini. Jadi tolong pause dulu video ini dan kita akan bersambung semula selepas itu. Okey, saya harap kamu dah baca example 9, 10 dan juga 11. Kalau tak baca, tolong pause dan pergi baca. Okey, kita tengok dulu example 9 seperti yang kamu dah baca tadi. Okey, sebelum ini kita dah belajar cara untuk melukis plan, side elevation dan juga front elevation. Contoh ini. Okey, ini adalah sebuah objek. Plan adalah pandangan daripada atas, iaitu pandangan daripada sini. Okay, front elevation adalah pandangan hadapan, maksudnya daripada sini. Pandangan hadapan, macam mana kita nak tahu pandangan hadapan tu kat mana? Okay, pandangan hadapan untuk prism kebiasaannya adalah pandangan yang menghadap kepada muka prism tersebut. Okay, muka prism adalah sisi yang ada dua, sisi yang ada sama dua mukanya. Okay, ni nampak ni, ni satu bentuk, ni ada lagi satu bentuk kat belakang. Ini adalah muka bagi prism. Okay, pandangan hadapan adalah pandangan yang menghadap kepada muka prism tersebut. Okey, prism mesti ada dua muka yang sama. Contoh ni dengan ni. Okey, contoh lagi mana prism. Okey, ni pun prism juga. Mana muka dia? Muka dia adalah dekat sini. Okey, ni adalah dia punya muka, maka pandangan hadapan adalah pandangan yang menghadap dia punya muka. Okey, itu adalah front elevation. Kita dah tahu plan tadi daripada pandangan atas, front elevation adalah yang memandang kepada muka, side elevation sama ada kamu pandang daripada sini ataupun sini. Jadi itu adalah benda-benda yang kamu kena tahulah. Jadi kita dah belajar cara untuk lukis benda-benda itu. Okey, cara untuk lukis plan elevation, plan, front elevation dan juga side elevation tu boleh lukis dalam bentuk kuadran macam ni. Saya tak ajar benda ni sebab benda ni agak susah untuk kamu buat. Lebih baik kamu lukis satu persatu di dalam exam. Okey, tak perlu nak bahagikan kepada 4 kuadran macam ni. Tetapi untuk soalan yang terakhir dalam plan dan elevation ni, untuk kita selesaikan dia punya sintesis tu, jadi kamu kena tahu juga bahagian-bahagian dia. Front elevation maksudnya pandangan daripada depan, side elevation pandangan daripada tepi, plan adalah pandangan daripada atas. Okey, benda-benda ni kamu kena tahu dekat mana kedudukan dia. Okey, jadi kita tengok example 9. The diagram on the right shows the plan, front elevation and side elevation of a right prism with rectangular base. The cuboid shaped block has been removed from the prism. Sketch the three-dimensional shape of the prism. Okey, bila dia cakap sketch kat sini, maksudnya kamu tak perlu lukis semula mengikut ukuran yang asal. Kalau dia cakap draw to full scale, barulah kamu kena lukis mula benda ni kepada bentuk yang asal. Jadi apa yang dia nak buat untuk soalan ni adalah kamu kena gabungkan front elevation, side elevation dan juga plan ni, gabungkan bentuk-bentuk ni untuk menjadi objek yang asal. Okey, ni hanyalah lukisan. Kemudian gabung balik benda ni jadi objek dia macam mana. Okey, jadi step-step dia dah ajar kat sini, step 1, step 2, step 3, step 4. Saya harap kamu dah baca dalam benda ni dan saya harap kamu dah dapat imagine sikit dalam kepala kamu macam mana nak buat. Okay, jadi kita tengok pada example 10. The diagram on the right shows the plan, front elevation and side elevation of a combination of a cuboid and a right prism. Sketch the three-dimensional shape of the object. Okey, jadi kat sini pun sama juga. Sketch three-dimensional shape of the object. Kamu tak perlu ikut ukuran sebenarnya, asalkan dapat bentuk dia pun dah cukup dah. Tapi kena lukis guna pemaris lah. Okey, jadi kamu kena gunakan tiga benda ni yang dia bagi kat sini. Ni adalah side elevation, iaitu pandangan daripada sisi. Front elevation macam saya ajar tadi, pandangan daripada hadapan, dan plan ni adalah pandangan daripada atas. Jadi kamu kena combinekan tiga benda ni, ikut kamu punya imajinasi dan jadikan dia sebuah objek. Okey, yang penting adalah dia punya front elevation ni. Ingat macam saya cakap tadi, front elevation adalah pandangan daripada hadapan. Maksudnya front elevation benda ni akan ada dua. Satu kat depan, satu lagi dekat belakang. Side elevation adalah pandangan daripada sini. Maksudnya dia cakap tadi gabungan prism dan juga cuboid, betul tak? Maksudnya tapak dia yang bawah ni, kawasan ni,
kat bawah ni adalah cuboid dan kawasan atas ni adalah prism. Dan plan ni adalah pandangan daripada atas. Jadi kamu gabungkan dia akan jadi macam ni lah. Kamu kena lukis semula 3 benda ni, gabungkan dia menjadi begini. Okey, saya nak tunjukkan satu persatu susah. Kamu kena baca, kamu kena test. Lepas ni kita cuba buat soalan dan kita cuba lukislah apa yang ada dalam soalan tu. Okey, jadi kita tengok ni. Front elevation dia letak satu kat sini, satu kat sini, depan dan juga belakang. Plan elevation atas ni, pandangan dari atas, apa yang kita nampak, dia letak kat tapak dia. Dan side elevation adalah pandangan daripada sisi ni. Jadi ini adalah bentuk yang terhasil daripada lukisan yang dia buat. Dia gabungkan dia tiga ni. Ini adalah objek yang terhasil minus ni. Yang ni tak payah lukis ya. Hanya lukis benda yang ni saja. Yang ni kena sketch betul-betul. Okey. Baik, saya tak nak tengok sangat pasal benda ni. Kamu boleh cuba sendiri nanti. Yang saya nak terangkan tentang hari ini adalah dalam example 11 ni. Sebab dia ada soalan penyelesaian masalah sekali. Okey, mari kita tengok example 11, soalan yang terakhir untuk kita punya syllabus. Okey, the diagram below shows the plan, front elevation and side elevation of a right prism. Okey, ini adalah pandangan sisi. Ini adalah pandangan hadapan. Maksudnya bentuk dia macam ni lah. Okey, satu kat depan, satu kat belakang. Bentuk macam ni. Okey, sambung. Simple, bentuk dia confirm macam ni. Okey, sebab front elevation dia macam ni. Benda ni ada dua. Ni pandangan atas dia, ni pandangan sisi. Ni dengan ni tak penting sangat. Yang ni yang menentukan macam mana bentuk dia kebanyakannya. Okey. Jadi soalan dia, draw the right prism to full scale. Okey, bila dia cakap full scale, maksudnya kamu kena lukis semula benda gabungan ni dengan mengikut ukuran yang sebenar. Jadi kamu kena lukislah betul-betul. Okey, lukis sini 4 cm ikutnya. Ni kita lukis mana ni? Okey. Ni dengan ni 4 cm, okey, sini 4 cm, sini 7, sini 4, sini kamu kena ikutlah ukuran yang dia bagi kat sini berapa. Okey, macam mana nak dapatkan ukuran ni kat sini? Sebab ni ada tulis 2, maksudnya atas ni pun 2 cm juga. Okey, yang ni berapa? Yang ni kat sini. Okey, kita tengok kat sini. Sini 2 cm, maka kat sini pun 2 cm juga. Okey, jadi kena ikut ukuran yang betul. Jadi kamu ambil benda ni dan lukis semula dan hasil dia akan jadi begini. Bila dia cakap full scale, maksudnya kamu kena lukis dengan ukuran yang betul dan cantik begini. Benda yang kesangan tersembunyi kat belakang pun kena lukis juga, siap label semua. Okey, boleh Harapnya kamu boleh imagine dan cuba lukislah benda ni nanti. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua. State the length of FG in centimeter correct to 1 decimal place. Okey, ni adalah objek yang kamu dah lukis selepas kamu ambil daripada dia punya plan tu tadi. Okey, sekarang FG kat mana? Ini adalah FG. Okey, benda ni kamu tak perlu buat calculation ya. Bila dah bila yang ni kita lukis dengan menggunakan full scale, maksudnya FG ni kamu tak perlu lagi nak buat Pythagoras teorem ke apa ke untuk dapatkan panjang dia. Kamu hanya perlu ambil pembaris kamu dan ukur panjang FG ni berapa. Dan jawapan dia akan dapat 2.8 cm. Okey, sekarang kita nak tengok soalan yang soalan C. Okay, C. Originally, the prism was a cuboid of size 7 cm, 5 cm, and 4 cm. Calculate the volume of the right prism EFGJKLIH in centimeter cube, which was removed from the cube. Okay, maksudnya bentuk ni asalnya adalah sebuah cuboid. Bentuk dia asalnya macam ni. Okay, tetapi bentuk ni GJK apa benda tahu huruf dia cakap ni. Bentuk ni lah yang atas ni, yang kosong ni telah dikeluarkan. Jadi dia nak suruh kita kirakan kawasan yang telah dikeluarkan ini berapa dia punya volume. Okey, cuba kita tengok bentuk ni. Okey, bentuk ni Okey, ni bentuk apa yang dikeluarkan ni? Okey, ni adalah bentuk trapezium ni Ni adalah bentuk prisma yang muka dia bentuk prism. Jadi kita nak dapatkan volume dia. Macam mana kita nak dapatkan volume bagi prism? Formulanya adalah formula untuk volume bagi trapezium adalah formula untuk mencari volume bagi sebuah prism adalah cross section area times height. Okey, tulis kat sini prism punya volume. Buat kat sini. Volume of prism sama dengan area of cross section dapatkan dengan height. Apa itu area of cross section? Contoh ni. Okey, ini adalah sebut kat sini lah. Okey, bentuk dia macam ni kan. Trapezium yang telah dikeluarkan tu bentuk dia macam ni.
Okey, bentuk dia macam ni kuranglah. Okey, area of cross section adalah luas muka dia tu. Okey, luas muka dia tu. Okey, ini adalah area of cross section. Dia darabkan dengan height. Height bagi prism adalah jarak dari muka ke satu muka yang lain. Ini adalah satu muka, jarak nak ke muka yang satu lagi. Ini adalah height bagi prism, bukan height bagi trapezium ya. Okey, jadi kita nak dapatkan volume bagi ini, kita kena dapatkan luas bagi trapezium. Okey, luas bagi trapezium, area of cross section ni didarabkan dengan panjang bagi prism tersebut. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena kira dengan menggunakan soalan tadi. Okey, jadi kita kena dapatkan luas bagi trapezium ini dulu. Jadi formula nak dapatkan luas bagi trapezium ataupun cross section area itu tadi adalah 1/2 darabkan dengan A tambah B darabkan dengan tinggi trapezium. Okey, jadi kita ambil 1/2 darabkan dengan A tambah B. A tambah B itu apa? A tambah B adalah dua kawasan yang sisi dia adalah sari, iaitu sini dan juga sini. Okey, yang ni panjang dia 3, yang ni ke sini panjang dia berapa? Okey, nak kena kira ni. Okey, sini 3, sini 2. Okey. Panjang sini ke sini adalah 7, panjang sini ke sini adalah 2. Maksudnya daripada sini ke sini 7 tolak 2, maka ini adalah 5. Sini 5, sini 3. Ini adalah A, ini adalah B, ataupun ini adalah A, ini adalah B. Terbalik pun tak apa, tak ada masalah. Jadi 1/2 darabkan dengan A tambah B dia 5 ditambahkan dengan 3 didarabkan dengan tinggi trapezium. Okey, tinggi trapezium dikira daripada dua sisi yang selari itu tadi. Ini sisi yang selari, ini sisi yang selari. Jaraknya adalah dia punya tinggi trapezium, iaitu panjang KJ. Jarak dari sini ke sini adalah apa ni? Okey, 2 cm. Nampak dia bagi tanda kat sini. Ni maksudnya tanda sama panjang. Kalau sini 2, sini pun 2 juga. Maka sini pun 2 cm. Jadi letakkan kat sini 2. Okey, ini adalah area of cross section. Okey, area of cross section adalah formula bagi luas trapezium, iaitu 1/2 didarabkan dengan A tambah B. Sini A dia, ni B dia, yang mana kita dapat yang tadi 5, sini 3. Kita letak 5 tambah 3 didarabkan dengan tinggi trapezium kat sini, iaitu 2 tu tadi. Okey, ini adalah area of cross section didarabkan dengan panjang tinggi bagi prism, iaitu jarak dari sini ke sini, iaitu 5. Okey, jadi kita selesaikan yang ini dahulu. Kita tekan kalkulator. 1/2 didarabkan dengan 5 tambah 3 jadi 8, didarabkan dengan 2. So total ni dapat 8. Allah. Okey, yang ni dapat 8. Kawasan ini sahaja dapat 8. Didarabkan dengan 5. So 8 darab 5 dapat 40 cm persegi. Yang baru dapat jawapan. Saya pelik tadi kenapa saya salah. Okey ni, itu jawapan dia. Okey, jadi luas kawasan, bukan luas, volume ataupun isi padu kawasan yang telah dibuang ini adalah 40 cm persegi. Okey, sekarang kita tengok soalan yang terakhir, iaitu state the ratio of the volume of the right prism that was removed to the volume of the right prism you drew in question A. Okey, jadi kita kena buat nisbah. Okey, ni dia nak nisbah bagi volume yang telah dibuang ini kepada volume yang kita lukis tadi. Okey, jadi kita nak ambil yang volume ni. Okey, volume ini 40 dinisbahkan dengan volume yang ini. Okey, bukan yang full, yang ini. Kita nak dapatkan volume yang ini. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan volume yang ini? Nak dapatkan volume yang ini, jadi kita kena dapatkan volume yang penuh ni semua sekali sebelum di-removekan. Okey, maksudnya volume yang cube. Okey, kita dapatkan volume yang cube, kita tolakkan dengan volume yang di-remove. Maka dapatlah kita volume yang ini. Okey, jadi volume yang cube ni, okey, lagi sekali saya terangkan, volume yang cube kita tolakkan dengan volume yang telah di-remove ni, maka kita akan dapat volume yang tinggal ini. Jadi kita akan dapatkan volume yang cube tu dulu. Okey, volume cube sama dengan panjang darab lebar darab tinggi, itu 7 darab 5 darab 4. Okey, jadi kita buat sini 7 darab 5 darab 4. Okey, 7 darab 5 darab 4 jadi berapa? 140. Jadi dapat 140 cm persegi. Itu adalah yang full cuboid. Okey, bentuk cuboid. Sekarang kita nak dapatkan yang volume yang ini saja, maka kita kena tolakkan dengan yang trapezium punya prism tu tadi. Maka yang trapezium punya prism tadi volume dia adalah 40. Maka kita ambil 140 ditolakkan dengan 40, maka volume dia adalah 100 cm persegi. Ini adalah volume
yang ini. Jadi dia nak dalam bentuk nisbah. Okey, nisbah volume yang telah di-remove dinisbahkan dengan volume yang telah kamu lukis ini. Yang ni kamu lukis. Okay, jadi 40 nisbah 100. Jadi yang ni kita boleh pemudahkan lagi. Kita buang kosong dia. Tinggal 4 nisbah 10. Kita pemudahkan lagi dengan sifir 2. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Jadi ini adalah jawapan yang akhir. Dia punya nisbah adalah 2 nisbah 5. Okey, jadi ini adalah cara untuk menjawab soalan penyelesaian masalah untuk plans dan juga elevation. Okey, dengan itu maka kita dah tamat kita punya syllabus untuk chapter 7 dan juga kita dah tamat kita punya syllabus matematik sepanjang kamu dah belajar matematik tingkatan 1, 2 dan juga 3. Jadi setakat itu saja, lepas ni kamu boleh cuba buat latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.